Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke program Kelantan Ikhlas. Okey, saya Cikgu Azhar Azrin binti Abbas daripada SMK Kota Baru, Kelantan. Okey, hari ini cikgu ingin berkongsi subjek Asas Sains Komputer bab 2 tingkatan 3. Okey, tajuk kita pada hari ini iaitu kriptografi dalam keselamatan data. Okey, saya mahu murid-murid melihat video yang telah saya sediakan. Saya nak murid-murid perhatikan dengan teliti apa yang berlaku di dalam video tersebut. Okey, apa yang dua orang anak gadis itu tengah buat? Cuba murid-murid fikir. Okey, rupa-rupanya mereka sedang berbual-bual, tetapi dalam bahasa rahsia. Okey, Safa Yafa, Suku Fafa, Mafa Kanfan. Itu adalah satu bahasa rahsia. Kenapa dia nak guna bahasa rahsia? Dia tak mau ibu bapa dia ataupun orang lain tahu apa yang sedang dia bualkan. Okey, jadi mereka mengambil pendekatan untuk menggunakan satu bahasa rahsia untuk berbual. Okey, jadi perbualan mereka tu tidak boleh diketahui oleh orang lain. Okey, cikgu rasa murid-murid pernah menggunakan bahasa rahsia ni. Biasanya bahasa rahsia ni dia berbeza mengikut tempat masing-masing. Okey? Okey. Jadi kita masuk ke dalam bab kita, apa itu kriptografi. Okey. Sebenarnya kriptografi ni berasal daripada perkataan Yunani. Okey, iaitu kriptos, membawa maksud sembunyi, dan juga grafin, iaitu tulis. Okey, kriptografi ini sebenarnya adalah satu aktiviti kerahsiaan atau privasi data dan maklumat. Ia lebih cenderung bagi penggunaan teknologi rangkaian. Maknanya apabila kita menggunakan rangkaian internet, kita sangat memerlukan kriptografi ini. Okey, jika kita lihat sekarang ini kebanyakan kerja dibuat secara atas talian. Okey, contohnya urusan tender syarikat. Okey, perbankan atas talian. Okey, semuanya dibuat secara atas talian. Jadi apabila kita dengar sahaja bunyi bank, maka benda tu perlukan security, perlukan keselamatan yang lebih. Okey, maka di sini apabila urusan berlaku secara atas talian, perlu ada satu mekanisme atau cara untuk melindungi keselamatan data kita. Okey? Murid-murid boleh faham? Kriptografi dengan rahsia adalah satu benda yang berkait rapat. Okey, kita sambung lagi. Sebagai contoh, seorang bos syarikat hendak menghantar satu maklumat penting kepada setiausahanya. Okey, ini melalui atas talian lah. Okey, jika bos syarikat itu menghantar maklumat mengikut cara biasa, kemungkinan sangat bahaya kepada maklumat tersebut. Kenapa bahaya? Kemungkinan maklumat tersebut mengandungi data peribadi syarikat. Okey, data peribadi syarikat, AJK syarikat. Jadi dia memerlukan satu kriptografi, satu kerahsiaan untuk melindungi maklumat tersebut. Okey, takut ada apabila dia hantar maklumat tersebut akan ada penggodam yang akan menggodam maklumat tersebut. Penggodam ni sentiasa berada di mana-mana. Biasanya penggodam ni dibayar oleh pihak-pihak tertentu untuk menyusahkan pihak lain. Jadi bos syarikat itu memerlukan aktiviti kriptografi
untuk menjaga maklumat yang perlu dihantar ke setiausaha syarikat untuk menjamin keselamatan maklumat tersebut. Okey. Ada beberapa kepentingan kriptografi yang murid-murid perlu tahu. Okey. Yang pertama, untuk menjamin kerahsiaan maklumat. Nak menjamin maklumat tu agar dia jadi rahsia. Okey. Maklumat sulit yang dihantar perlu dilindungi agar maklumat tersebut tidak diketahui oleh pihak lain. Okey. Sekarang ni kita nak hantar maklumat kepada orang tertentu. Maka orang lain tak perlu tahu. Itu kita perlukan kriptografi tersebut. Okey. Boleh ya murid-murid? Kita sambung. Yang kedua adalah pengesahan. Okey. Pihak yang terlibat dalam komunikasi perlu dikenal pasti kesahihannya. Contohnya, kita menggunakan ID dan kata laluan setiap kali kita menggunakan email. Murid-murid pernah menggunakan email? Okey, bila kita nak buka email, kita kena masuk ID. Kita kena masuk password. Okey, itu kita panggil pengesahan. Okey, contoh paling terdekat apabila murid-murid menggunakan telefon pintar, telefon bimbit. Bila kita guna telefon bimbit, biasanya kita buat security untuk memulakan penggunaan telefon bimbit. Itu adalah satu contoh pengesahan. Okey, boleh? Baik, yang ketiga adalah integriti. Okey, contohnya kalau kita hendak menggunakan perbankan online, ada banyak tapisan kesahihan yang perlu kita lakukan untuk memastikan kita ni adalah orang sebenar pemilik bank tersebut. Okey? Tapisan juga melibatkan telefon bimbit untuk memastikan bahawa kita adalah orang yang sebenar menggunakan akaun bank tersebut. Okey, contoh. Biasanya kalau kita nak buat transaksi atas talian, okey, kita nak transfer duit. Okey, biasanya kita transfer duit, okey, contoh kita transfer RM50, okey, dekat orang lain. Akan ada tapisan dekat internet. Okey, mengatakan betul ke itu akaun kita. Kemudian akan satu security code akan dihantar ke telefon bimbit untuk memastikan bahawa kita adalah pemilik akaun yang benar. Okey, untuk menjaga integriti perbankan online tersebut. Okey? Okey, murid-murid. Seterusnya yang keempat ialah tiada sangkalan. Maksudnya, penghantar dan penerima maklumat perlu mengesahkan bahawa mereka yang menghantar dan menerima maklumat tersebut. Okey, betul ke saya hantar maklumat ni kepada orang ni? Kita kena buat pengesahan. Okey. Contohnya kita hantar email. Okey, bila kita hantar email, kita boleh contact orang tu melalui WhatsApp. Okey, puan, saya ada hantar email. Puan ada terima tak email? Maknanya tiada sangkalan. Kalau kita hantar email ke orang tu, mesti orang tu lah yang menerima email kita. Jika dia tidak terima, maka email kita dah dihantar kepada orang lain. Okey. Ada dua kaedah dalam kriptografi yang murid-murid boleh gunakan. Baik, yang pertama adalah penyulitan, okey, ataupun encryption, di mana maklumat tersebut dalam bentuk biasa. Okey, kalau kita type dalam Microsoft Word, ayat biasalah, ayat biasa yang kita type. Ayat biasa ini biasanya ayat ini kita akan tukar kepada bentuk rahsia yang dipanggil text cipher ataupun cipher text. Okey, kita panggil penyulitan daripada maklumat biasa, maklumat ayat biasa kepada teks biasa. Kita panggil itu adalah penyulitan atau encryption. Okey. Yang kedua ialah penyahsulitan ataupun decryption. Decryption ni di mana
Text cipher yang kita tukar mula-mula daripada maklumat biasa kepada text cipher. Okey, daripada text cipher tu kita tukar semula kepada maklumat asal. Okey. Kita tukar kepada maklumat asal ni kita panggil penyahsulitan. Okey, contohnya bos syarikat tu nak hantar maklumat biasa kepada setiausahanya. Okey, dia akan buat penyulitan kepada maklumat tersebut. Okey, dah jadi text cipher. Text cipher tersebut kemudian ditukar oleh setiausaha menggunakan kaedah penyahsulitan kepada teks biasa untuk dibaca. Apa yang bos ni hantar. Okey, boleh faham murid-murid? Okey, sekarang ni kita tengok apa itu plain text dan juga cipher text. Okey, plain text ni sebenarnya pesanan asal yang ingin dikirimkan dan keselamatan data yang perlu diambil berat. Jadi plain text ni maknanya maklumat biasa yang bos tadi perlu hantar. Kita panggil dia adalah plain text. Okey. Yang kedua adalah cipher text. Cipher text ni adalah message yang telah di-encrypt. Okey? Sehingga siap untuk dikirimkan kepada setiausahanya ataupun orang lain. Itu perbezaan. Dalam kriptografi ni kita ada plain text, kita ada cipher text. Okey, murid-murid boleh faham? Okey. Jadi cuba tengok contoh grafik yang cikgu telah tunjukkan. Okey. Dekat sini bagaimana daripada plain text disulitkan kepada cipher text. Okey. Plain text kita sulitkan kepada cipher text. Okey. Kemudian daripada cipher text dinyahsulitkan kepada plain text. Untuk maklumat tu kembali kepada asal dan setiausaha tu boleh membaca maklumat tu dengan baik. Okey, murid-murid boleh nampak ya? Okey, sekarang ni murid-murid tengok contoh ringkas bagaimana proses kriptografi ni berlaku. Okey, sekarang cuba tengok di slide yang cikgu sediakan. Daripada plain text, perkataan hello. Okey, perkataan hello tu kita sulitkan, okey, kepada text cipher. Okey, bila murid-murid tengok daripada perkataan hello tu dia jadi lain. Okey, dia jadi terbalik. Okey. Kemudian perkataan yang terbalik tu kita hantar kepada penerima. Okey. Jadi penerima tu menerima message. Okey, apabila penerima tu menerima message, oh dia tahu ini adalah text cipher, maka dia perlu menukarkan text cipher tersebut. Okey, jadi text cipher tu dinyahsulitkan kepada perkataan asal iaitu hello. Okey, murid-murid nampak apa yang cikgu nak terangkan pada hari ini? Proses kriptografi secara ringkas. Okey. Proses kriptografi ni boleh dilakukan dengan pelbagai kaedah, okey, seperti reverse cipher, substitution cipher dan transposition cipher. Okey. Sekarang cikgu ingin buat ujian ringkas kepada murid-murid untuk menguji kefahaman dalam topik yang telah cikgu terangkan. Okey. Perkataan kriptografi berasal daripada tempat kosong dengan dua suku kata iaitu tempat kosong dan tempat kosong. Okey, cuba murid-murid fikir apa yang patut diletakkan di dalam tempat kosong tersebut. Okey, ya, bagus. Perkataan kriptografi berasal daripada Yunani. Bukan Malaysia ya, Yunani. Dengan dua suku kata iaitu kriptos dan grafin. Okey. Kepentingan, soalan yang kedua ya. Kepentingan perkhidmatan keselamatan kriptografi ialah kerahsiaan, tempat kosong lagi dan tempat kosong. Ada 3 tempat kosong yang perlu murid-murid penuhkan.
cuba fikirkan apa yang perlu diisi di dalam tempat kosong itu. Cikgu dah terangkan tadi di slide yang sebelum ni. Okey, pandai. Kepentingan perkhidmatan keselamatan kriptografi ialah kerahsiaan, pengesahan, integriti dan tiada sangkalan. Baik. Yang ketiga, apakah yang perlu kita lakukan apabila ingin merahsiakan sesuatu maklumat penting? Boleh fikir, murid-murid? Baik. Maklumat penting tersebut perlu disulitkan kepada teks cipher. Mudah kan? Okey. Dan soalan yang terakhir, yang keempat, ciphertext adalah teks cipher yang terhasil daripada proses apa? Ya, betul. Daripada proses penyulitan. Okey. Cikgu tengok murid-murid sudah pun faham apa yang telah cikgu ajar. Okey. Jadi, setakat ini sahaja dulu penerangan kita untuk slot hari ini. Semoga segala penjelasan yang cikgu beri ini dapat memudahkan untuk murid-murid membuat ulang kaji di rumah. Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.